Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita perintah-perintah Dia. Dan perintah-perintah Dia itu kena dibuat dengan cara yang Dia suka, cara yang ditunjukkan oleh Allah kepada nabi-nabi Dia. Dan niat Dia hanyalah nak buat sukakan Allah, sehingga Allah suka. Jadi itu namanya agama. Agama apa? Perintah Allah. Kalau kita tidak mengamalkan perintah Allah, nama kita ada agama. Jadi Allah hantar agama, Allah hantar perintah-perintah Dia. Bagaimana kita nak tahu perintah-perintah itu? Kita mau lihat kitab Dia, Quran. Kita tak baca Quran, kita tak minat nak tahu perintah Dia. Jadi kita tak minat nak tahu perintah Dia, mana kita tak minat lah nak dekat dengan Dia. Jadi kita pertama kali kita mesti ada minat untuk dekat dengan Dia, untuk disayangi oleh Dia, untuk dikasihi oleh Dia. Kalau ini tak ada, maka tak ada keinginan lah untuk tahu perintah Dia, untuk mentaati perintah-perintah Dia dengan cara yang Dia suka, dengan niat nak sukakan Dia. Jadi yang pertama manusia tu kena tahu untuk apa dia duduk kat dunia ni. Itu dia kena tahu sebenarnya. Bukan dah tua. Sekarang dah tua pun tak tahu lagi. Yazid, saya ingat dia baru tahu tu, sejak dia tahu kenal saya. Siapa dia tak tahu. Dah tua dia dah 50 lebih lah. Nah, jadi maksud manusia ni dijadikan oleh Allah ialah untuk berjaya. Dan untuk berjaya masuk syurga sama neraka, dia kena dicintai oleh Allah kan. Jadi dia kena jadi kekasih Allah. Jadi setiap orang kena tahu, saya duduk kat dunia ni, maksud saya untuk jadi kekasih Dia. Maksud hidup saya ialah nak jadi kekasih Allah, nak dicintai oleh Allah. Itu patut jelas dari kecil lagi. Kenapa bau besar pun kita tak tahu? Sebab benda ni tak diberitahu, tak dipelajari. Jadi Allah jadikan kita untuk kita berusaha jadi kekasih Dia. Dan Allah bagi tahu kalau kita dapat jadi kekasih Dia, kita dapat semua. Kalau kita hilang Dia, kita hilang semua. Maksudnya walau kita ada dunia, harta, tapi tak ada faedah. Mana kita dapat buruk je. Dalam harta, walaupun banyak kita ada, kuasa walaupun kita ada, tapi kita akan dapat buruk. Allah akan letakkan dalam tu buruk tu. Jadi apa faedah? Kita hilang semua. Kita dapat faedah bila letakkan baik dalam tu. Dalam kuasa yang diberi, dalam harta yang diberi, dalam apa saja diberi, dalam anak, dalam kerja, dalam rumah. Baik buruk dari Allah. So, benda yang kita ada tak boleh bagi baik, kita tak boleh bagi buruk. Dia tak ada kuasa, kita pun tak ada kuasa. Apa saja.
Duit yang kita ada tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Bukan duit banyak faedah aja dapat. Orang ingat dengan duit banyak faedah ni. Mana duit banyak je faedah? Tak. Allah boleh bagi dan duit banyak, baik. Makin tambah duit, makin tambah baik. Nah, kita banyak duit tapi bahaya mana dengan duit kita tak dapat faedah yang baik. Kita dapat susah, kita dapat takut. Rashidi ingat, banyak duit mesti baik ni. Rashidi tanya dia. Sebab itu dia nak banyak duit. Kenapa Yazid mau banyak duit? Sebab dia percaya duit boleh bagi faedah. Jadi bila duit banyak mesti faedah. Oh, jaya usaha duit. Lupa yang bagi faedah bukan duit, bukan benda, bukan yang dicipta. Yang bagi faedah atau bahaya Allah. Sebab itu wa khairi syarri minallah. Baik buruk dari Allah. Ini perkara basic ni. Budak-budak kena diajar ni. Dia 1, dia 2, tapi tak ada. Dia tentang rukun Islam tu yang pertama tak tahu, tak ada apa belajar. Yang baik buruk ni dari Allah mau dikupas. Nah, darjah 1, darjah 2, pertama maksud silibusnya diterangkan. Apa sebab kita jadi kat dunia ni? Siapa buat kita? Kita kena belajar dulu. Diajar dalam kitab darjah 1. Dengarlah baik bayan saya ni, nanti boleh tulis. Kan? Boleh ingat ke? Pertama, beritahu maksud hidup. Sama sekali. Tak pernah ada buku. Bukan maksud hidup ni orang tua ni pun tu, budak lagi. Sebab dia nak berjalan ni di atas dunia ni atas satu maksud. Kalau itu tak diajar, tak pernah diajar di mana-mana sekolah di seluruh dunia. Orang Islam, tak tahu orang Kristian. Yang pertama kena diajar maksud hidup. Basic. Sekarang itu tak ada. Jadi semua budak maksud hidup mau kaya. Jadi doktor, apa nak besar jadi apa? Saya nak polis, saya nak jadi pelakon, askar. Nah, itu semua nak membawa budak tu kepada masa hidup dunia. Yalah. Itulah yang diajar oleh mak kita, bapak kita, saudara mara kita, semua orang. Sebelum dia tahu doktor, polis semua ni, dulu-dulu punya masih hidup ya, kaya je lah. Tanah banyak, rumah banyak. Nah, jadi tak diajar. Sampai tua tak diajar. Tak pernah diberitahu. Lepas tu, bagaimana jalan nak dapat maksud hidup ni? Yang kedua. Pertama, maksud dia kena tahu. Diajar budak tu. Bukannya susah. Kenapa pula benda tu tak boleh diajar? Mesti tua baru diajar. Tak, itulah kan. Hanzalah bukan dia tahu. Ada belajar dia 1. Kena ditulis balik. Setelah dia tahu maksud dia, dia kena tahu jalan dia untuk mencapai maksud. Apa dia nak buat? Lepas tu bila dia dapat Allah, apa dia dapat? Kena bagi tahu dia. Jadi budak tu gembira lah. Dia faham lah. Saya punya maksud hidup ialah nak jadi kekasih Allah. Allah adalah Tuhan yang mencipta saya. Jadi saya kena tahu sebab apa saya dicipta. Ni tak ada. Sampai tua tak tahu. Tak kenal Allah. Tak tahu Allah yang mencipta dia tu ada maksud. Dia bukan buat kita untuk bahan permainan macam kita bagi budak-budak permainan. Bagi anak bahan masak plastik.
jadi patung untuk bermain ya. Bukan itu. Allah bukan buat kita untuk dia bermain. Dia buat kita ada maksud yang tinggi, untuk jadi kekasih dia. Bukan dia buat kita untuk kita bermain. Tapi kita sudah tak tahu maksud hidup dan tak berusaha lah untuk mencapai maksud tu, sampailah ke hari ini. Dah tua dah. So malang lah. Sebab apa? Orang terdahulu dari kita tak tahu, faham. Yang terdahulu dari kita tak faham ni. Datuk-datuk, nenek dan orang Arab ke, orang Melayu ke, siapa saja kat dunia ni. Tapi Quran dah lama je datang. Quran tu dah lama dah. Hadis semua dah lama. Masih tak tahu. Masih tak faham. Masih tak diajar. Kalau kita faham, tentu kita nak ajar. Apa nak diajar? Pertama, fardu ain. Fardu ain apa? Semayang. Semayang apa? Wudu. Benda-benda yang batalkan wudu. Itu bukan maksud hidup. Itu pun bukan jalan dia terdapat kepada maksud hidup tu, iaitu menjadi kekasih Allah. Ini perkara pertama. Budak darjah 1 kena belajar. Darjah 2, darjah 3. Barulah 5 rukun Islam tu apa? Iaitu rukun amal. 6 rukun iman tu apa? Dia punya outcome, hasil dia. 6 rukun iman. Iman tu outcome daripada 5 rukun Islam. Mau ditulis tu. Lepas tu dihurai rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima. Jannah. Sampai dia jannah. Dan bila kita dapat rukun iman, apa Allah akan bagi kita? Bila iman kita naik, apa dapat? Makin iman kita naik, apa dapat? Kita akan dapat iman naik. Satu, Allah bagi kita ilmu. Ilmu apa dia? Tu huraikan satu bab. Ilmu. Sampai dia jannah, ilmu tahu apa Allah mahu. Dan Allah bagi kita iman, berbuat seperti Allah mahu. Hikmah. Ilmu dan hikmah. Allah bagi kita ikhlas. Allah bagi apa dia ikhlas? Membuat untuk suka ke Allah. Ihsan, merasai Allah melihat. Ihtisab, yakin dengan janji Allah. Bila kita buat demikian, semua amal dan kita dan akhlak kita jadi baik. Akhlak apa? Perbuatan pada manusia. Ibadah kepada Allah. Ibadah apa yang kita buat yang tak ada hubungan dengan manusia. Akhlak ni dia ada hubungan dengan manusia. Jadi manusia tu kita tak boleh fikir ibadah je, mau ada akhlak. Bila baik dengan Allah dan baik dengan hamba dia. Kenapa kita kena baik dengan hamba Allah? Kerana hamba tu dicipta oleh Allah. Orang yang tu dicipta lah, haiwan, kucing, anjing, semua tu makhluk Allah yang dicipta oleh Allah. Kerana kita sayang Allah, kita sayang makhluk. Conclusion darjah 6. Teori dia lah. Lepas tu diajar praktikal dia, kena diajar kerja dakwah. Praktikal dia kena diajar semayang. Praktikal dia kena diajar puasa. Atau praktikal dia kena diajar apa, macam mana nak bagi sedekah, zakat kepada siapa. Budak-budak tu dibawa menziarahi orang-orang miskin. Siapa dia miskin, siapa dia fakir. Pergi praktikal buat haji dan umrah, banyak lah dia ajar sepanjang dia sekolah rendah. Lepas tu dia sekolah menengah, dia kena baca Quran, faham Quran. Jadi Quran yang dah ditafsir oleh saya dengan izin Allah. Seluruh Quran tu mau dibaca. Bila masa sekolah rendah, praktikal baca Quran. Boleh baca huruf dia, kenal huruf dia, baca dia, sebut dia. Makna-makna semua tak tahu. Bila sekolah menengah, semua diajar.
tafsir dia, makna dia. Sehinggalah semua orang Islam paling kurang kat Malaysia, seluruh dunia, tahu apa Quran. Quran itulah perintah-perintah Allah. Kalau tak baca Quran, mana ada Islam? Ini Rashidi dia nak Islam dengan tak baca Quran. Rashidi dia nak Islam, dia tak baca Quran. Tak boleh. Mana kau tahu perintah Allah? Apa kau tahu apa Allah suka? Jadi bila orang tu baca Quran dengan iman, dia dapat faedah baik. Kalau dia baca Quran tu dengan tidak ada iman, jadi daripada tingkatan 1 dia sudah mula buat gash dan mula semayang. Ni outcome dia lah. Jadi 5 rukun Islam tu praktikal dah. Pertama dan yang kedua. Jadi bagaimana manusia ni semua melalui sistem pendidikan yang baru. Bukan seperti sekarang. Sekarang punya pendidikan hasilnya kamu. Yazid semua nak kena sekarang. Maksud hidup tak tahu. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan juga kemudahan tak tahu, semua tak tahu. Dia outcome dia. Outcome dia semua orang buruk. Kenapa buruk? Sistem pendidikan tu silam. Dia orang tak tahu sistem pendidikan yang saya sebut ni. Seluruh dunia tak tahu. Itulah baru berlakunya satu revolusi. Satu perubahan. Sebab sistem pendidikan itu membawa kepada hati dia. Sistem pendidikan tu membawa supaya mulanya manusia tu betul bila hati dia betul. Apa amalan untuk membetulkan hati dia? Amalan bercakap kalimah yang betul. Dengan menjadikan kerja dakwah kerja dia. Jadi budak tu dah prepare dah. Sekolah menengah je dia dah prepare. Sekolah rendah kita preparekan dia bahawa jalan untuk menjadi kekasih Allah ialah kita mengajak manusia kepada Allah. Ni. Dan diajar. Jadi bila mereka sekolah menengah, mereka boleh bersama dengan orang-orang kat surau dia. Dekat surau ada mengajar juga. Mengajar buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengajar sembahyang, mengajar baca Quran. Itu je. Di sekolah ada, di masjid ada. Di masjid siapa nak belajar Quran? Orang tua-tua semua. Banyak yang tak tahu baca Quran. Kenapa tak ada guru kat masjid kita? Ada datang ustaz maghrib, syarab balik. Dia mesti masjid ni tempat belajar. Belajar 5 rukun Islam. Semua masjid ada 5 rukun Islam tu. Yang paling penting belajar nombor 1, kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Kedua sembahyang. Ini 2 perkara. Dan baca Quran. Kalau ada sistem pendidikan di masjid, di sekolah macam ni, barulah rakyat Malaysia jadi semua orang yang tahu agama, faham agama, amal agama, rahmatlah naik. Barulah namanya negara yang baik, negara yang rahmat. Ini tak boleh. Kerana apa? Sistem pendidikan kita ni di Malaysia ni tidak membawa manusia tu kepada hati dia baik, amal dia baik. Jadi yang diberitahu hanya tahu saja. Tahu pun tak betul. Tahu pun tak betul. Kerja ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar tak diajar. Solat berjemaah tak diajar. Semua tak diajar. Yang diajar semayang aja. Tahu semayang aja. Jadi dia tidak berusaha ke arah membetulkan hati. Dan bila tak ada usaha betulkan hati, tak adalah betulnya amal. Jadi sekarang ini macam mana perkara ini nak berlaku? Tentu sekali saya tak boleh nak buat kalau saya seperti sekarang. Tak boleh buat lah. Saya boleh cakap je lah. Nak buat macam ni. Dia tak boleh buat apa. Sehinggalah Allah maulah. Allah tak mau, tak boleh buat apa.
Orang tak nak ikut saya kalau saya tak ada kuasa, betul tak? Dengar cakap kau cakap je lah, kita mana nak belajar ni. Untuk apa? Kita tak mahu. Jadi Allah akan naikkan orang yang beriman, beramal soleh. Sebab manusia ni Allah akan buat dia gunakan kuasa yang Allah beri pada dia untuk menghidupkan agama. Kuasa itu bukan untuk kumpul harta. Kuasa itu bukan untuk dapat nama. Kuasa itu untuk hidupkan agama. Yang ini tak ada. Sekarang ni, selama ni tak ada. Sejak Nabi meninggal dunia, dia tak ada guna kuasa untuk hidupkan agama. Semua guna kuasa untuk dapat harta. Buruk semua. Semua manusia yang lahir kat dunia jadi buruk. Jadi Allah tak sukalah. Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan kita, dia sangat tak sukalah. Sebab kita tak mau buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kita tak mau jadi baik. Kita tak mau orang lain jadi baik. Sebab itu bila kita tak jalankan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kita mengatakan kita orang dakwah, tapi kita tak tahu apa makna dakwah sebenarnya. Jadi bila kita tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan mereka, Allah hantar kita bala. Allah matikan kita. Ada kala. Dan wabak corona ni adalah salah satu. Wabak yang datang sebab kita tinggalkan kerja mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kita ada masjid besar, konon masjid dakwah. Tapi kita dijangkiti wabak corona. Maknanya kita tidak buat kerja. Orang yang buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dilindungi dari azab. Ini dalam hadis ni. Tak ada, dikabulkan doa. Macam mana boleh satu masjid, nama masjid dakwah, ahli dia perhimpunan Karkun lama pula tu, dicangkiti wabak. Maknanya dia tak buat kerja mencegah mungkar. Apa mungkar paling besar sekarang? Mungkar paling besar ialah tidak mahu mengucap. Masjid tu tak buat kerja tu. Saya cuba nak bawa kerja ni pada dia tak mau dengar. Saya dikeluarkan. Bayangkanlah. Saya syura Malaysia pun dia tak nak dengar. Yang syura-syura lain tu berpakat untuk mengeluarkan saya. Betapa syaitan tu tak suka. Saya jadi syura je, salah satu syura. Tak ada berkuasa jadi amir, tak ada. Jadi bila saya saja suka buat tu, orang lain tak ada. Yang 5 lagi tu overthrow saya. Saya tak boleh buat apa. Tak buat kerja tu. Jadi adalah orang yang bodoh, sebahagiannya yang tak tahu apa ikut saya. Di antara orang tu ialah Rashidi. Dia orang bodoh. Dia bukan ikut saya untuk buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Dia buat aja. Sebab ada niat-niat lain dia buat. Jadi itulah yang saya ada. Yang bodoh. Jadi yang semua yang lain tu sama buat. Yang lagi bodoh daripada Rashidi tinggalkan saya. Itu yang lagi bodoh daripada saya. Yang bodoh lagi dia duduk Melaka, dia tak nak pindah sini. Yang bodoh lagi saya suruh dia cerai, dia tak nak cerai bini. Semua yang ikut saya tu semua bodoh. Dia orang tak faham. Menandakan dia orang tak faham. Kerja ni adalah untuk menjadi kekasih Allah. Kita tak akan dapat menjadi kasih Allah kalau hati kita tak cinta Allah. Kita tak ada keinginan untuk jadi kekasih Allah. Sebab kita cinta dunia, mana boleh. Kita mau jadi kekasih Allah, hati mau bersih dari segala cinta selain daripada Allah. Untuk itulah kita kena korbankan apa yang kita cinta, iaitu benda dunia ni, untuk Allah. Allah tak mau kita ni, kita taat perintah Allah, itu maksudnya untuk Allah. Bukan kita bagi kat dia. Dia tak perlu. Dia suruh kita korbankan duit, harta, cuti, duit, harta semua tu untuk kerja yang dia mahu kita buat. Itulah. Makinlah cinta kita kepada Allah bertambah, cinta kepada lain akan berkurang.
Jadi kerja ni orang tak faham. Dia ingat macam kerja nak ada agama je. Bukan ada agama je. Jadi orang berjaya. Orang yang berjaya kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Bukan mau ada agama je, tak. Wirid dia. Ada seorang Islam apa? Dapat baca doa. Dapat baca Yasin dekat mayat. Tu kira dah berjaya lah tu. Kalau dia mati, anak-anak dia semua boleh baca Yasin. Sebab boleh baca Quran. Dia punya aim lah. Aim dia itu je. Setakat boleh baca Quran. Boleh semayang jenazah bapak dia. Lain tak ada. Makbul punya semayang tak ada. Jadi sebab tak tahu maksud tadilah. Jadi kalau kita mau jadi kekasih Allah dan kita buat usaha yang betul ke arah menjadi kasih Allah, kita akan jadi. Kalau kita nak jadi kasih Allah cara tak betul, tentu tak dapat. Jadi bila tak dapat, kita akan usaha untuk apa yang betul. Sebab maksud kita telah jelas. Kalau maksud kita tak jelas, kita pasti jalan tak lurus. Sebab kita ikut jalan, saya tak tahu nak ke mana. Saya nak pergi ke situ ke? Saya ikut jalan. Jadi Samad ikut jalan. Mana? Ikut jalannya. Saya jalannya kata dia. Nak ke mana? Tak tahu. Kau nak ke mana? Tak tahu. Sebab tak tahu maksud hidup tadi. Sebab itulah pelajaran ni kena diberitahu pada semua manusia dari darjah 1. Kena ditulis kitab dia. Siapa nak menulis itu? Saya lah kan, dengan izin Allah. Macam-macam kerja nak dibuat. Yang lain tak tahu. Quran siapa nak tulis? Saya juga. Tak ada siapa yang boleh tulis. Sebab yang diberi di dunia itu seorang je. Beban berat ni. Begitu berat sekali untuk seluruh manusia ni. Quran selama ni tak pernah ditafsir dengan betul. Tak pernah. Macam mana manusia nak kenal agama Islam? Sebab itu agama Islam ni tak pernah dipaham. Orang Islam pun tak faham. Orang bukan Islam pun tak faham. So they call Islam the misunderstood religion. Tapi misunderstood dia tulis lah. Apa yang dia understand dia. Yang sangat. Kadang dia pun dia kata misunderstood Islam, maknanya dia faham apa Islam. Tulislah buku tu The Misunderstood Religion. Tapi Islam yang dia faham tu tak betul juga. Yang faham yang betul Quran. Tapi tak ada siapa diberikan Allah faham Quran. Sebab tak ada siapa buat kerja Nabi macam Nabi. Orang yang faham Quran ni ialah Muhammad SAW. Dia dapat faham Quran ni sebab dia buat kerja Nabi. Kerja mengajak manusia kepada Allah di lorong-lorong. Umat dia tak ada seorang buat kerja dia. Bolehkah Allah sementara saja je buat keputusan engkau, aku buat faham Quran? Tak ada. Allah dia ada sebab. Tak dia bagi apa-apa kalau tak buat usaha. Allah tak bagi kita umat Islam sejagat faham Quran. Jadi bila kita tak faham Quran, kita boleh terjemah Quran pun tak faham, tak betul. Menterjemah dia pun dah tak betul. Ke Arab ke bahasa Inggeris tak betul. Bahasa Melayu tak betul. Jadi macam mana bila satu kitab yang diturun oleh Allah untuk kita faham apa dia mahu, kita tak faham. Tentu sekali kita tak boleh buat apa dia mahu. Jadi bila kita tak berbuat seperti mana dia mahu, tentulah kita tak boleh jadi kekasih dia. Jadi Quran ni diberi oleh Allah faham kepada sebahagian manusia. Allah beritahu dia, yang kami campak kepada dia. Tapi orang yang dipilih untuk itu bukan saja-saja dia kena ada iman. Tahap yang dia boleh dikurniakan faham. Jadi orang yang buat kerja Nabi tak ada. Dapat iman tahap Nabi-Nabi tak ada. Macam mana boleh faham Quran? Sebab itulah kerja ni yang dibuat ni
satu kerja yang sangat besar. Dia kerja Nabi. Dan yang buat kerja Nabi ni, dia akan dapat iman tahap Nabi-Nabi. Dia akan diberi faham seperti mana Allah bagi faham Nabi-Nabi. Apabila sejak Nabi meninggal dunia, tak ada orang buat kerja Nabi seperti Nabi. Jadi tak ada siapalah dapat iman tinggi seperti Nabi-Nabi. Dan tak ada siapalah faham Quran. Tak ada siapalah boleh tafsir Quran. Jadi Quran ada ditafsir, tapi hari ini Ibnu Katsir mentafsir Quran berapa kitab? 10. 10 kitab jadi. Besar ya kitab dia kan. Itu yang kita tahu. Ada yang lain-lain tafsir Quran sikit-sikit je. 1 juz, 2 juz. Seluruh Quran tu. Hamka 10 kitab ya. 30 juz. Saya belum habis lagi 30 juz, baru 23 juz. Berapa kitab? 65 kitab. Berapa banyak kurangnya yang lain mentafsir. Dia belum keluar lagi. Jadi 65 kitab. Berapa banyak ditulis 65 kitab tu? Tuan buat taklim Quran saya tu. Dah berapa tahun dah buat taklim? Dah 2 tahun belum habis Baqarah. Baqarah belum habis. Baru kitab nombor 5 baru. Sebab baca sikit-sikit kan. Berapa banyak lagi yang Allah bagi tahu dalam surah-surah lain tuan belum baca? Nak tunggu taklim tu je baca. Bacalah sendiri. Ni tak. Itu taklim aja. Betapa tak minatnya nak tahu. Sama dia tahu tu je, dia tak minat nak tahu. Kesungguhan nak tahu tu tak ada. Dah dibuat dah. Kalau tak dibuat, lagi tak mau. Jadi manusia ni dia tak mau, dia tak minat nak tahu apa Allah mau. Itulah namanya agama. Tahu apa Allah mau tu, itulah ilmu. Dengan ilmu itulah kita dapat agama, dapat amal seperti mana Allah mau, dapat hikmah. Jadi itu kita tak mau. Makin iman kita kuat, makin kita dapat faedah dari Quran. Faedah dari semayang kita, sebab semayang kita bertambah bagus. Ini macam Hanzalah, Quran tak baca, tak faham, semayang tak khusyuk. Tiap kali lepas semayang khusyuk Hanzalah tak. Khusyuk Hanzalah tak. Semua tak dia. Bukan Hanzalah dia. Jadi semayang tak khusyuk, iman lemah. Jadi sebab itulah, kalau kita tidak betulkan hati kita, iman kita ke tahap yang Allah mahu, lebih lagi, macam mana kita nak jadi kekasih Allah? Kerana Allah SWT menerima amal yang bagus saja. Ini dia punya standard. Bawah tak bagus, dia tak mau terima. Apa amal yang tak bagus, amal yang ada syirik, dia tak mau. Jadi Allah menerima hanya amal yang bagus. Amal yang bagus mana? Amal yang dibuat semata-mata untuk sukakan dia, untuk dia saja. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni bila dia tidak ada diberi ilmu, tentu dia tak ada hikmah. Dan bila dia tak ada ilmu dan hikmah, memang jalan dia memang tak betul. Jadi Allah SWT dah bagi tahu dah. Jalan Nabi itu jalan kita, iaitu mengajak manusia pada Allah. Ini kerja mau dibuat oleh semua orang Islam yang mahu Allah sebagai kasih. Kalau dia tak buat, dia takkan dapat. Dia takkan dapat. Sebab bila dia tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, dia tak buat jalan tu dengan cara Nabi SAW, dengan yang Allah suka, dia takkan dapat hakikat. Sebab dia tak ikut tarikat jalan Nabi. Sangat penting tarikat jalan Nabi ni tuan.
Orang-orang tarikat yang lain tu, itu bukan tarikat tu, zikir tu. Yang nama tarikat Naqsabandiyah, tarikat Chistiyah, tarikat ini semua. Nabi tak buat, Allah tak bagi tahu tarikat Nabi itu berzikir tak. Allah bagi tahu tarikat Nabi itu mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana boleh jadi sekarang tarikat ni berzikir, saya tak tahu. Itu menunjuk dia tak faham Quran. Banyak hafiz Quran tapi tak faham Quran. Ribu, juta, ribu, ratus ribu tak faham Quran. Jadi apa ni, Zaidi dia ikut tabligh, jemaah tabligh. Orang jemaah tabligh kata nak jadi bagus, hantar hafiz Quran lah. So hantar anak hafiz Quran, buka madrasah supaya orang belajar hafiz Quran. Itulah kerja Zaidi. Sebab Zaidi faham jalan Nabi tu hafal Quran. Mana kau dapat tu? Hafal Quran jalan Nabi. Tabligh. Hantar anak hafal Quran kan ini jalan Nabi. Betul ke? Lepas tu dia buka madrasah lagi di Sabah yang baiki supaya hafiz Quran. Jadi orang Islam dah ingat jalan Nabi itu hafal Quran. Satu lagi jalan Nabi itu berzikir. Illallah, illallah, illallah. Mana nak dah? Bukan jalan Nabi, takkan jadi jalan Nabi. Cakaplah ini dari Nabi lah. Ada sampai salsilah sampai Nabi. Dalam Quran, waman asanu qawlam mimman da'aman. Allah SWT bagi tahu, kul hazihi sabili ad'u ilallah ala bas. Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Itu macam dia orang tak baca. Bukan dia orang tak baca, dia orang baca tak faham. Tak ada dia belajar. Di sekolah-sekolah pun tak ada belajar. Di masjid-masjid tak bagi tahu, mana dia tak tahu dan tak faham lah. Jadi jalan pun tak faham, semua lain tutup. Tak payah cakap kekasih Allah dan memang tak dapat dia. Takkan dapat dia. Sebab apa? Buang masa je. Jalan sudah salah. Jalan yang pertama kena betul. Dan bukan Allah ada tutup jalan, tak bagi tahu dalam Quran. Jalan tu adalah kerja Nabi. Mengajak manusia kepada Allah. Bila kita buat dan jalan tu dengan syariat Nabi, cara Nabi, dengan niat nak suka ke Allah, kita akan dapat hakikat. Hakikat apa? Lain tak ada. Hakikat iman dan amal. Mana iman betul, bukan iman nama, bukan. Amal betul. Bila dapat hakikat iman amal, dah boleh kita dapat ilmu. Diberi ilmu. Iman naik. Tahu apa Allah mau. Berbuat seperti mana Allah mau. Jadi kita akan dapat ilmu dan hikmah. Jalan. Jadi orang beriman dan beramal soleh. Kita naik lagi iman. Jadi kekasih Allah. Jadi maksud kita. Sampai kepada maksud kita. Yang mana Allah bagi tahu. Jadilah kamu. Jadikanlah matlamat kamu aku. Jadikanlah maksud. Jadikanlah aku kekasih. Kalau kamu dapat aku, kamu akan dapat semua. Kamu hilang aku, kamu hilang sekali. Atas maksud tu. Siapa nak ikut jalan ni dengan sungguh-sungguh. Bangun 4 bulan langkah pertama. Keluar. Ampun, siapa nak ambil nama? Dah panjangnya bayang lah. 40 minit dah. 40 minit dah.